Baiklah, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PCD Kota Kinabalu, salam Connecting Dots Learning CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru, para pendidik dan murid-murid yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cikgu Corina, dari SMP Tebobon, akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi resmi akan bermula pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, marilah kita mendengar sedikit perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau, kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersarang pada Oktober 2019. Dan beliau juga merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang, beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPTK. Tanpa membuang masa, marilah mempersilakan Dr. Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet reflect on yang bertajuk Different Employee Start. Dipersilakan, Dato'. Selamat sejahtera dan selamat petang semua kerana dapat bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana meluangkan masa. Tajuk yang saya pilih hari ini, Different Employee Types from I to X Shaped. Apa maksudnya I to X shape? Ada yang T shape, ada yang comb shape, ada yang M shape, ada yang E shape. So saya akan terangkan sebentar lagi. So yang merentas, yang horizontal, breadth of experience, knowledge and other sectors ni kita semua ada. Kita semua ada pengalaman sejak mula kita bekerja, dan depth ini yang selalunya kita cari. Apakah depth kita? So the T yang vertical tu adalah depth. Yang horizontal itu adalah breadth. Keluasan ilmu yang ada pada kita. So, dalam depth dan breadth ini, bentuk-bentuk yang saya akan terangkan nanti, ada bentuk T yang saya sebut juga tadi, yang horizontal ialah banyak disiplin yang kita punyai, yang vertical kita punya expertise dalam satu-satu bidang. I-shape itu orang yang ada satu expertise tetapi secara mendalam. Dia tak ada ilmu yang luas mengenai disiplin-disiplin lain. Dan kita ada X-shape yang melibatkan kepimpinan. Kita ada Pi-shape. Dia ada dua expertise yang secara mendalam. Ya. Dia merentas, dia ada ilmu yang luas dalam pelbagai bidang, tapi dia ada dua cabang vertikal, artinya dia ada dua expertise yang dia kenal pasti. Kalau M-shape, dia pula ada tiga expertise. Kalau anda ada banyak expertise, termasuk ramai di antara anda yang arif tentang IT, mungkin anda boleh jadi comb-shape. Anda anggap sebagai diri anda yang vertical tu satu daripadanya ialah penggunaan tool. You are expert in using tool. Satu lagi anda punya keterampilan anda dalam pengajian atau content matematik. Satu lagi vertical itu adalah dari segi PDP dalam matematik. Itu expertise anda. Satu lagi mungkin dari segi pengurusan murid. Itu boleh jadi your comb shape. So, apakah yang dimaksudkan dengan depth? Depth itu berkait dengan expertise dan kemahiran teknikal. Kemahiran yang digunakan dalam tugas harian anda. Itu adalah technical skills anda. Umpamanya bagi cikgu, technical skill kita adalah PDP. Bagaimana nak buat penilaian, itu pun technical skill kita. Bagaimana nak mengurus murid, itu pun kemahiran teknikal. Bagi seorang jururawat, kemahiran teknikal dia bagaimana nak beri suntikan,
macam mana nak beri ubat, macam mana nak uh, membersihkan luka. So, itu adalah technical skill. Dan apakah breadth dia yang merentas? Ialah ilmu dalam pelbagai bidang. Setengah di antara kita, kadang-kadang kita suka baca makalah-makalah dan majalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat bahawa yang merentas adalah ilmu, knowledge, pengalaman, kemahiran dan konteks. Yang secara mendalam adalah kepakaran dan kemahiran teknikal. So kalau I-shape, kalau kita lihat dalam gambar raja ni, maksudnya ilmu yang luas anda tidak punyai, tapi secara mendalam, yes. One area of specialism. Adakah IT, adakah dalam mungkin hanya matematik saja? You can do that. Kita tahu bahawa ada setengah orang dia pakar dalam satu-satu bidang, tapi bila kita suruh dia ajar, sama jugalah seorang pemain bola sepak, dia hebat main bola sepak. Tapi kalau kita suruh dia jadi jurulatih, mungkin dia tak ada ilmu untuk jadi jurulatih. So, dia tak ada ilmu yang merentas. Right? So, dia hanya ada expertise sebagai pemain bola sepak. Dia mempunyai kemahiran. Itu saja. Tetapi yang T-shape, yang kedua, ada satu yang secara mendalam, dia mempunyai specialization, dan merentas itu dia ada ilmu yang lain-lain dan pengalaman yang luas dan kemahiran yang luas dan memahami konteks yang berbeza. Yang ketiga, pie shape pula mempunyai pengalaman yang luas yang merentas, tetapi ada dua yang vertikal. Dua yang vertikal itu adalah kepakaran dalam dua bidang tertentu. Konteks kita nak gunakan ni, kita tahu kalau di sekolah setengah cikgu tu dia bagus dalam seni, dia bagus, dia boleh jadi MC, dia bagus dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang dia ajar, maka ada 4 vertikal itu. Right? Ada orang dia pandai dalam hiasan. So di setiap sekolah tu kita tahu setiap cikgu dia boleh pegang peranan ini. So itulah kepakaran mereka. So tuan-tuan dan puan-puan pilihlah atau kenal pastilah yang mana satu merupakan bentuk yang boleh mencerminkan kepakaran atau keluasan ilmu yang ada pada anda. Adakah anda I-shape? Saya rasa mungkin kita dalam golongan pendidik ni tak termasuk dalam I-shape. Mungkin kita dalam T-shape atau kita mulakan kerjaya kita sebagai T-shape, ada yang lepas tu bergerak menjadi pie-shape, dan mungkin sebelum anda bersara, anda dah jadi comb-shape. Dah banyak kepakaran. So anda boleh bergerak daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. So, ini dalam kerjaya kita, sebab itu kepimpinan ni penting. Pemimpin boleh membantu kita ubah bentuk-bentuk ini. Mungkin kita mula dengan T-shape bila kita mula jadi cikgu di sekolah. Tapi kemudian bila diberi ruang dan peluang untuk belajar, untuk menambah kepakaran, kita boleh jadi pie-shaped. Dan bila kita sudah lebih arif lagi dan kita cari ilmu, kita bina gedung ilmu tu, maka kita boleh jadi cone-shaped. So kalau nak lihat dalam bentuk mudah untuk memahami, seperti saya sebut, dia spesialis dalam satu bidang saja. Dia tak ada broad knowledge. Tapi yang kedua, T-shape, ada luas, broad knowledge, tetapi ada spesialis dalam satu bidang. Yang pie-shape, spesialis dalam dua bidang dan broad knowledge. Yang seronoknya, comb-shape. Dia spesialis dalam 4 bidang dan dia ada broad knowledge. So tuan-tuan dan puan-puan, itulah employee styles. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa bersama
pada hari ini untuk dapatkan ilmu itu adalah perkara yang baik. Kita tak ada siapa boleh kata saya sudah mempunyai segala ilmu yang ada di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, work hard in silence, let your success be your noise. Kita tak perlulah nak mempamer-pamerkan diri kita. Kita buatlah secara kerja secara senyap maupun di sekolah, dalam kelas. Kita ikhtiarkan, kita buat secara ikhlas tugas kita dalam kelas. Pastikan murid kita mengajar, murid belajar. Ingat, apa juga kita buat, kita kena sentiasa ikhlas dalam tugas kita. Tugas kita adalah tugas yang berat sebagai seorang guru. So, jalankan tugas anda dengan baik. Remember, tuan-tuan dan puan-puan, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Dato atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik dan juga anak-anak. Ya, nampaknya hari ini kita mempelajari ada 6 jenis skill. Okay. 6 depth of skill. So, para guru-guru, nampaknya di sini kita mulailah seperti yang Dato telah sampaikan. Di manakah cerminan kita sebagai pendidik? Adakah kita di dalam I shape, T shape, I shape, ataupun home shape? Di mana kita semua di sekolah pun kita sendiri banyak melakukan aktiviti selain daripada PDP, yaitu tugasan harian kita, yaitu kemahiran teknikal kita, tetapi kita juga mempunyai beberapa lagi kemahiran teknikal yang lain yang secara tidak langsung kita telah perkembangkan daripada kita posting dan sehinggalah kita share. Semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Mahender atas sesi perkongsian tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, pohon ceri di tepi titi, buahnya ranum jatuh ke lantai. Salam mesra pembuka bicara ini. Semoga majelis penuh berkah. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabak. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahender Singh. Penceramah CDL siri ke-95, Puan Dayang Arifah binti Ahmad, Puan MC Sharon Gilu, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik, guru-guru, dan murid-murid di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Corina dari SMK Subobon akan menjadi moderator pada hari ini. Saya Cikgu Corina Esther dari SMK Subobon akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam CDL siri ke-95 #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, dan murid-murid yang hadir hari ini, objektif sesi perkongsian kita pada hari ini adalah untuk yang pertama sekali berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru dan tahap penguasaan guru dan tahap penguasaan murid khususnya di dalam mata pelajaran SPM, meningkatkan keupayaan dan kepahaman
serta membina jaringan dan jaringan berterusan. Seperti yang cikgu-cikgu dan murid-murid boleh lihat di paparan, cikgu-cikgu bolehlah scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau website resmi CDL. Okay. Dalam paparan di sana ada QR code supaya di sini Anda boleh dapatkan maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL kita. Terusnya, tanpa membuang masa, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 95 kita, yaitu Cikgu Puan Dayang Arifah binti Ahmad dari Sekolah SMK Putatan Kota Kinabalu, Sabah, yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Puan Dayang Arifah binti Ahmad. Beliau telah berpengalaman mengajar mata pelajaran sains rumah tangga atau dikenali SRT selama 34 tahun. Puan Dayang Arifah juga merupakan penceramah yang sering memberi perkongsian tentang teknik-teknik menjawab soalan SRT dan juga seorang panel penggubal item pembinaan modul peringkat JPN Sabah. Cikgu Puan Dayang Arifah juga memegang jawatan selaku Ketua Pentaksir Negeri di dalam Kertas 2 Sains Rumah Tangga SPM. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah seri ke-95 ini, Puan Dayang Arifah akan membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score A+ SPM 2024 bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga SRT. Diharapkan sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu dan murid-murid boleh teruskan saja pertanyaan atau persoalan jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Anda dipersilakan untuk menaik persoalan Anda di ruangan chat, Zoom, ataupun live streaming YouTube kita pada hari ini. Dan saya akan mencari sedikit ruang untuk membacakan beberapa soalan Anda sekiranya berkesempatan dan sudah pasti akan dijawab oleh penceramah kita Puan Dayang Arifah. Ya, baiklah, tanpa membuang masa, dipersilakan Puan Dayang Arifah untuk memberikan perkongsian. Silakan, Cikgu. Baiklah, terima kasih kepada pegawai-pegawai JPN, PPD, guru-guru, khususnya guru-guru SRT, dan juga murid-murid yang mengambil elektif SRT yang dikasihi sekalian. Baiklah, sebagaimana yang sudah sedia maklum, saya akan berkongsi sedikit ya tentang teknik menjawab ataupun tips KOE bagi mata pelajaran SRT di peringkat SPM. Baiklah. Kalau dipikir-pikir, diingat-ingat, berapa lama lagi SPM ataupun peperiksaan bertulis akan diadakan? Siapa tahu? Ada di kalangan pelajar sini yang tahu berapa hari lagi? Berapa bulan ke berapa hari? Oke? Ada tak? Sebenarnya peperiksaan SPM bertulis kamu tidak lama lagi ya. Memang tahun depan ya. Ini Kayen ya, dia kata tahun depan. Memang tahun depan. Tapi berapa hari lagi daripada besok untuk kamu menduduki peperiksaan bertulis SPM? Ada yang tahu? 91 hari. Dekat-dekat sudah tuh. Oke, next slide please. Ada 90 hari lagi. Lebih kurang dalam 3 bulan lagi kamu akan menduduki peperiksaan bertulis SPM. Ianya akan dijalankan pada 2 Januari 2025. Untuk subjek SRT, ianya akan dijalankan pada 15 hari bulan Januari. Oke, ingat tarikh itu 15 Januari 2025. Itu adalah untuk paper SRT kita.
Oke? Rasanya tidak lama lagi tuh. Tup-tap, dah habis 3 bulan. Tiba-tiba sedar-sedar duduk sudah di Dewan Peperiksaan untuk menjawab soalan. Oke, next. Baiklah, coba kamu lihat paparan di screen itu. Wow, hebatnya. Semua pun mau keputusan begitu kan? Oke, tidak mustahil ya untuk kita mencapai keputusan caranya. Oke, teruskan. Oke, sebelum saya berkongsi tentang lebih dahulu, saya ingin berkongsi ya macam mana untuk menjadi seorang pelajar cemerlang. Oke, kalau kita tengok triangle di depan itu, dalam bulatan pertama ada sasya. Bulatan kedua sehat. Dan bulatan ketiga itu spiritual. Oke, spiritual. Jadi, ketiga-tiga lingkaran itu memang penting ya untuk kita mencapai kecemerlangan di dalam pelajaran ataupun akademik bagi mendapatkan A dalam semua subjek. Oke, yang pertama sekali sasya. Sasya saya rasa semua sudah maklum, yaitu sikap. Sikap kita kena positif. Oke, begitu juga dengan badan. Badan mesti sentiasa sehat. Jaga pemakanan. Ya, istirahat yang cukup. Kemudian strategi. Nah, inilah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Strategi ataupun teknik bagaimana untuk kita mendapat skor A dalam apa juga subjek. Oke. Minda sehat, mudah ingat. Emosi stabil, mudah jawab. Dan spiritual, semangat juga kena kuat. Ya. Semangat kena kuat. Apa juga yang disediakan oleh pihak sekolah, program-program kecemerlangan. Jangan konten. Ya. Paham? Ingat, paham, so boleh jawab. Kalau sudah boleh jawab, tidak mustahil untuk kita mendapatkan skor A dalam subjek tersebut. Oke? Baiklah, for next seterusnya. Oke, ini juga ciri-ciri pelajar cemerlang. Saya ingin kongsikan sedikit, ya, secara ringkas lah. Menjaga kesehatan, istirahat yang efektif, jangan tidur lewat, terutama sekali di masa-masa peperiksaan. Contoh besok SRT, so hari ini kena relax, ya, sebab sudah berhabis sebelum itu. Emosi stabil, sanggup berkorban dan berubah. Kita sanggup berkorban dan berubah. Kalau dulu sebelum tingkatan 5, sebelum SEM kedua, tak ada kelas tambahan. Sekarang sibuk buat kelas tambahan. Ya, time mau dekat-dekat exam, ada pelajar yang sudah surrender, tidak mau datang. Jadi kita kena berubah. Kita kena lebih bersemangat, lebih bermotivasi untuk berjaya. Bertawakal kepada Tuhan. Sentiasa bersyukur, berdoa. Hormati ibu bapa dan juga guru. Ya, terlibat dalam aktiviti co-curriculum dan berakhlak dan beragama. Ini adalah perkara-perkara yang menjurus kepada kecemerlangan seorang pelajar. Oke, next. Oke. Macam mana ini untuk subjek SRT, kaedah mudah mengingat. Macam mana kita nak mengingat satu-satu subjek? Pertama, kita kena menguasai semua topik yang ada di dalam sesuatu subjek SRT. Kita kena kuasai semua topik. Dan buat latih to be. Sekurang-kurangnya 2 kali. Buat latih to be yang pertama, mungkin kita dapati ada soalan-soalan kita yang kurang tepat. So, kita cuba teknik menjawab soalan. Nah, inilah yang kita akan kongsikan pada hari ini. Oke, mengenal teknik menjawab soalan. Membaca, kemudian membuat nota ringkas kendiri. Nota ringkas kendiri ini
guru-guru di sekolah selalu menyuruh kita membuat nota. Ya, itu membantu kita mengingat kembali apa yang telah dipelajari oleh guru tersebut. Kemudian cuba cipta formula untuk satu-satu topik untuk kita mudah mengingat. Baru-baru ini cikgu ada berbincang dengan pelajar, saya ada berbincang dengan pelajar di sekolah saya untuk mengingat satu-satu topik. Contohlah di sini ya. Masa itu kami berbincang tentang untuk mengingat sos cara barat ataupun five mother sauce tuh. Jadi kami berkongsi ide, terwujudlah satu perkataan di sana. Ini contoh ya untuk mencipta satu formula. Bercinta dengan orang kota Belut, kawin di Spanyol, berbulan madu di Holland. Mereka suka makan sos tomato. So, di situ kita secara otomatis kita bercinta, kita samakan bechamel sauce. Kota Belut, belut kan? Kita samakan dengan belut sauce. Kemudian Spanyol, Espagnol, ya, yang dekat-dekat bunyi dia itulah, ya. Kemudian Hollandaise dan sos tomato. Jadi kalau perkataan begini kita lebih mudah ingat daripada kita mengingat apa yang ada tercatat dalam buku. So kita ingatlah. Aku bercinta dengan orang Tablut, kawin di Spanyol, berbulan madu di Holland. Kami suka makan sos tomato. Oke, itu adalah salah satu cara untuk kita mencipta formula bagi satu-satu perkara. Oke, mungkin pelajar-pelajar boleh berbincang sesama sendiri ataupun bersama dengan guru masing-masing. Bagaimana nak mewujudkan satu-satu formula bagi mengingat sesuatu topik. Oke, next. Oke. Jadi kita memahami selepas itu ya, cara-cara macam mana kita nak mengingat satu topik. Sekarang kita pergi pula kepada konstruk bagi kertas SRT. Ya, 3769 ya, stroke 1. Oke, next. Harap kalau ada soalan selepas ni, buat dulu catatan, and then baru bertanya ya pada sesi soal jawab nanti. Oke, semua sudah sedia maklum bahwa kertas 1 SRT ada dua bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Oke, pada bahagian A ada 20 soalan. Oke, selalunya merujuk kepada setiap topik yang telah kita pelajari di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Ya, mungkin satu soalan bagi satu tajuk. Nah, dia akan tanya tuh di 20 soalan. Jadi kita tak boleh nak skip. Aku mau ulang kaji tajuk inilah, ini tajuk ni dah keluar. Kita tak boleh spot-spot yang mana keluar, yang mana tak keluar. Baca saja semua tajuk. Oke? Kita sudah pun belajar, so sekarang mungkin masanya untuk kita mengulang kaji. Dan 20 soalan itu memberikan 50 markah. Respon terhad. Kebanyakannya adalah soalan-soalan berbentuk fakta. Oke, markah yang diberikan bagi satu-satu soalan antara 1 hingga 4 markah. Nah, itu pada bahagian A. Manakala pada bahagian B pula, ada 4 soalan yang wajib dijawab. Tak boleh pilih-pilih ya. Oke, juga memberikan 50 markah. Dan soalan ini adalah berbentuk esei. 2 soalan akan diberikan 10 markah dan 2 soalan lagi akan diberikan 15 markah. Jadi kalau kita total semua jumlahnya ialah 50 markah. Oke, saya harap pelajar-pelajar sudah maklum tentang perkara ini. Oke, the next slide. Cuba kita lihat pula ya bilangan soalan yang biasanya dimasukkan di dalam kertas soalan SRT 3769/1. Oke. Kalau di bahagian A dia ada 20 soalan, selalunya 10 daripada soalan itu adalah merupakan soalan aras rendah. Aras rendah ini ialah soalan yang berikan definisi mengukus. Contohlah yang mudah-mudah aras rendah yang senang kita ingat. Oke. Kemudian 6 hingga 8 soalan
ialah soalan aras sederhana. Ini adalah pembahagian ya dalam satu paper tu mengikut JSU lah. Dan 2 hingga 4 soalan adalah soalan aras tinggi. Oke. Jadi soalan-soalan terdiri daripada soalan-soalan berbentuk fakta yang memerlukan kita mengingat dan memahami satu-satu topik. Nah, jadi di sini selalunya pelajar bolehlah dapat markah yang terbaik. Kalau betul-betul mereka membuat ulang kaji, betul-betul bersedia untuk menjawab soalan. Ya, bahagian E ini memang membantu. Kemudian bahagian B, selalunya pelajar-pelajar menghadapi masalah menjawab di bahagian B. Bukan mereka tak paham, tapi kebanyakan pelajar-pelajar ini gagal untuk membina ayat yang baik. Menyusun atur ayat yang baik. Itulah sepatutnya kita tidak boleh menghafal ya. Kita kena mengingat dan memahami. Jadi kalau kita mengingat dan memahami apa yang diajar, mudah bagi kita untuk membina ayat sendiri ya bagi menjawab soalan bahagian B. Oke, selalunya soalan bahagian B ini 3 soalan aras sederhana. Bahagian B ini tak adalah yang mudah. Oke. Dan 1 soalan aras tinggi ataupun adalah soalan-soalan berbentuk kebat dimasukkan di dalam bahagian B. Oke, bentuk-bentuk soalan ialah menganalisis, menilai, mengaplikasi, mencipta. Oke, jadi kita kena memahami ya setiap apa yang disampaikan oleh guru. Oke. The next slide please. Baiklah, cuba kita ingat balik, refresh balik apa-apa tajuk yang telah kita pelajari di tingkatan 4. Oke, di tingkatan 4 kita mempelajari 5 bab sahaja. Oke, yang pertama kerja sepasukan. Oke, yang kedua pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Pakaian dan jahitan, bab 4 makanan dan pemakanan, bab 5 perniagaan dan keusahawanan. Apa yang telah kita pelajari di tingkatan 4? Berdasarkan kepada bab 1, 2, 3, dan 4, 5 ini. Oke? Macam mana kita nak tahu apa yang akan ditanya? Ya, pada setiap bab yang kita pelajari ini. Oke, the next slide. Manakala bab 5 ada 4 bab sahaja yang kita pelajari. Keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Oke. Kemudian bab 2 sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Bab 3 peralatan penyediaan dan penyajian makanan. Bab 4 pengurusan dan penyediaan makanan. Oke, ya, 4 bab berbanding dengan tingkatan 5 kita mempelajari lebih banyak bab, yaitu 5 bab. Oke. The next slide please. Oke, bagaimana cara kita dapat mengetahui soalan-soalan yang bakal ditanya dalam SPM? Macam mana? Ya, kamu mesti tertanya-tanya apa soalan yang mau ditanya, apa soalan yang keluar dalam SPM nanti ya. Jadi, apa yang penting ialah, oke, the next slide. Merujuk kepada buku teks. Itu dia buku teks. Buku teks tingkatan 4. Lagi 1. Buku teks tingkatan 5. Kalau kita tengok di pasaran ya, kamu pergilah mana-mana kedai buku pun, susah untuk kita mencari buku-buku rujukan SRT. Adapun yang dijual di online. Yang pergi kedai buku memang kamu tak jumpalah buku-buku rujukan untuk SRT. Ya, berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Baiklah, di dalam setiap topik dalam buku SRT itu ada, oke, teruskan. Rujuk standar pembelajaran
yang terdapat di setiap tajuk dalam buku teks. Disitulah cara kita mengetahui apakah bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya. Macam mana caranya? Oke, the next slide. Kita tengok caranya. Kamu buka buku, kemudian kamu rujuk sana tuh standar pembelajaran. Di situ menyatakan maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Jadi apabila sudah dinyatakan dalam standar pembelajaran itu, maka kemungkinan itulah yang akan ditanya dalam soalan SPM. Mungkin soalannya berbentuk apakah maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Jadi kalau ada dalam standar pembelajaran, dia akan ditanya dalam soalan peperiksaan. Oke? Jadi mudahlah. Kita sedialah. Kamu buat nota kecil, tengok standar pembelajaran, apa dia tanya, sediakan jawaban. Oke? Apa ditanya, sediakan jawaban. Jadi jawabannya ialah sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan bermaksud pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Mudah kan? Mungkin guru-guru pelajar pun sudah memaklumkan perkara ini, memberitahu bahwa apa-apa kita kena merujuk kepada standar pembelajaran. Kerana soalan peperiksaan sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat kebangsaan, contohnya SPM, dia mesti merujuk, apabila membina soalan, dia mesti merujuk kepada standar pembelajaran itu. Oke, harap semua paham. Mungkin guru-guru baru pun ada bersama-sama kita pada hari ini. Mungkin boleh mendapatkan ilmu di situ. Ya, untuk membina soalan, kita kena merujuk kepada standar pembelajaran. Bukan main suka-suka saja cipta itu soalan. Oke? Baiklah, the next slide. Coba kita tengok konstruk soalan. Oke, kalau bahagian E, jenis-jenis soalan adalah soalan berbentuk fakta, soalan berbentuk urutan, dan soalan berbentuk pengelasan. Ini adalah contoh-contoh soalan di bahagian E. Fakta tuh contohnya ya. Apakah fungsi protein kepada tubuh badan? Itu soalan yang mudah. Oke, kebanyakan soalan-soalan fakta ini dia agak mudah untuk kita jawab. Yang cikgu cakap dalam 10 soalan itu. Kemudian soalan berbentuk urutan ialah prosedur, langkah-langkah. Dia tidak boleh kalau langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Dia tak boleh diubah-ubah. Kalau kamu ubah, dia akan jadi salah. Contohnya, langkah-langkah menyusun atur pola. Jadi kalau langkah-langkah menyusun atur pola kan, kita susun pola yang besar dulu kan. Diikuti pola yang kecil. Jadi itu adalah dia punya urutan. Tak boleh kecil dulu ya. Langkah yang kecil dulu, yang kedua pergi nomor 1, yang nomor 1 pergi nomor 2. Oke? Kalau kita silap menyusun urutan itu, soalan akan jadi salah. Pengelasan, klasifikasi. Ya, contohnya pengelasan fabrik. Gentian asli, gentian buatan. Itu adalah soalan bentuk pengelasan. Klasifikasi sayur-sayuran. Oke, sayuran berdaun. Itu adalah contoh-contoh soalan-soalan pengelasan yang ada ditanya di bahagian E. Oke, the next slide. Ini juga adalah soalan-soalan yang ada di bahagian E, yaitu soalan kriteria tentang ciri. Apakah ciri lisu pemadan yang baik? Ya, mesti sama panjang, runcing ke 4 tempat penjuru. Itu contoh kriteria. Kemudian convention selalunya dia merujuk kepada simbol. Soalan-soalan yang ada simbol. Contohnya, tanda-tanda pola. Dia tanya, apakah maksud tanda ini? Oke. Terminologi, nama, definisi, istilah. Apa dia durable press contohnya? Istilah-istilah yang terdapat. Maison place. Apa itu maison place? Dia akan tanya. Itu adalah soalan-soalan yang berbentuk terminologi. Oke? Next slide.
Soalan berbentuk kefahaman. Oke. Kemudian metodologi, kaedah ataupun teknik, soalan prinsip. Oke, ini kita maklum untuk sepintas lalu lah ya. Ada lagi perkara yang lebih penting yang Cikgu nak share di sini. Oke, next slide untuk bahagian B pula. Ini pula adalah soalan-soalan di bahagian B. Di mana soalan-soalan bahagian B itu kemahiran mengaplikasi. Oke, kemahiran menganalisis. Dia bagi kita satu situasi, kemudian kita cari ya perkara-perkara dalam soalan itu, kemudian kita kembangkan mengikut apa yang kita pelajari. Kemahiran menilai, kemahiran mereka cipta. Ya, contohnya melakar style pakaian, mengikut bentuk badan. Oke, ini adalah soalan-soalan yang selalu ditanya di bahagian B. Mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mereka cipta. Oke, next slide. Oke, teruskan. Ini adalah langkah untuk kita menjawab sesuatu soalan ya. Oke, panduan menjawab item di bahagian E. Yang 20 soalan tuh. Pertama, kalau kita sudah berhadapan kan, oke, kita sudah berhadapan dengan kertas peperiksaan. Oke, jangan dulu nampak soalan pertama terus jawab. Kita buka page by page dulu. Oke, buka page by page. Tiba-tiba terbacalah soalan yang memang confirm kamu tahu. Terus jawab. Jangan pikir panjang. Buat draft terus di tepi tuh, di tepi kertas soalan tuh. Oke? Takut lupa nanti. Buka belek sampai habis. Kemudian, kalau soalan itu agak sukar, nanti bulatkan di bahagian nomor soalan itu. Contohlah soalan nomor 3 tuh, payah-payah kamu mau cari dia punya jawaban. Bulatkan nomor 3 itu. Supaya tidak terlepas pandang. Oke, bulatkan di bagian nomor ya. Nah, nanti kalau sudah jawab sampai 20, buka balik. Belekkan yang kedua. Oke, balik jawabannya. Peruntukan masa. Oke, peruntukan masa untuk setiap soalan antara 1 hingga 2 menit. Kalau dalam 1-2 menit tak dapat nak cari jawaban, pergilah berbalik kepada soalan seterusnya. Pergi ikut urutan soalan itu dan bulatkan di nomor itu. Jangan buang masa memikir sampai 5 menit. Ya, masa kita tak panjang ya, 2,5 jam. Yang banyak kita gunakan masa ialah di bahagian B nanti. Oke, baca soalan dengan teliti dan jawab mengikut kehendak soalan ataupun arahan soalan. Jadi arahan ini banyak ya, banyak dia punya arahan. Perbandingan kah ataupun klasifikasi kah, jenis kah. Jadi kita merujuk, highlightkan garis apa yang soalan minta. Gariskan pada soalan itu apa yang dia minta. Oke? Next slide. Nah, ini pula adalah langkah menjawab bahagian B. Pertama, baca arahan soalan. Tentukan apakah yang dikehendaki oleh soalan. Berdasarkan kata tugas. Tolong highlightkan kata tugas pada soalan itu. Lakarkankah? Bandingkankah? Oke. Nyatakan faktorkah? Jadi kena highlightkan. Kemudian coba ingat, apakah tajuk yang berkaitan dengan soalan itu? Kadang-kadang dalam satu soalan dia combine 2 tajuk. Ya, 2 tajuk. Tentukan pembahagian markah. Kita tengok markah yang disediakan di bawah. Oke, 10 markah kah, 15 markah kah? Oke. Kita tengok di situ supaya kita dapat mengetahui berapakah isi tajuk yang perlu kita masukkan di dalam jawaban untuk memenuhi markah tersebut. Kemudian kedua, sediakan rangka jawaban. Oke. Jadi
kamu boleh gunakan semua maklumat dalam rajah yang disediakan. Ya, sama ada pernyataan kah, jadwal kah, rajah kah, petikan kah. Oke, rujuk itu dan buat rangka. Ya, poin-poin dulu buat sebelum mengarang. Oke. Kemudian jawaban itu boleh dibuat sama ada berbentuk esei pendek mengikut perenggan ya setiap isi ataupun berbentuk jadwal ya mengikut kesesuaian soalan. Kalau nak bandingkan pakaian A pakaian B contohnya, kita jawab dalam bentuk jadwal. Ya, perbandingan antara satu dengan yang lain tuh. Oke. Kalau misalnya faktor bolehlah kita jawab dalam bentuk esei pendek. Satu faktor, satu perenggan. Ya, supaya pemeriksa mudah untuk membaca, memahami, dan mencari isi jawaban kamu tuh. Oke, senang dia bagi markah. Oke, langkah ketiga, gunakan ayat yang ringkas. Tidak payahlah, macam BM kan kalau kamu guna ayat yang canggih sikit, tinggi markah. Tapi dalam SRT tak payahlah nak bermadah-madah, ya mengayat lebih-lebih, tak payah. Yang penting ayat ringkas, tepat, dan mudah difahami. Itu yang cikgu cakap tadi, menggunakan bentuk perenggan atau jadwal. Pastikan faktor dan istilah yang digunakan tepat. Nah, ejaan juga kena betul ya. Ejaan kena betul. Kalau ejaan salah, kadang-kadang dia mempengaruhi pengurangan markah di dalam kertas kamu. Ya, dalam kertas peperiksaan tadi. Oke. Kalau ada soalan selepas ini boleh tanya ya. Oke, the next slide. Nah, ini yang saya katakan tadi ada penambahan. Macam mana kita hendak menentukan berapa jawaban yang kita nak buat berdasarkan markah yang diberi. Contohnya, bahagian penjuru soalan itu dia buat dalam kurungan itu dia bagi 9 markah. Kalau soalan faktor, kalau 9 markah, kita perlu menjawab ataupun memberikan 3 faktor. Kamu nyatakan faktor apa? 1 markah. Huraian 2 markah. Dia akan jadi sama ada huraian pendek atau huraian panjang. Kalau huraian yang diberikan pendek, 1 plus 1. Ataupun pernyataan 1 markah, huraian 1 markah. Ya. Jadi kalau dia letakkan sana 3 markah, bermaksud 3 faktor kena ada huraian yang lengkap, yang padat. Kadang-kadang dalam huraian itu ada 2 isi. Kalau kamu letakkan 1 isi saja dalam huraian, kamu akan dapat 1 plus 1. Tapi kalau kamu punya huraian lengkap, pernyataan, kemudian 2 huraian yang lengkap, maka kamu akan dapat 1 plus 2. Jadilah 3 markah bagi setiap faktor. Oke? Begitu juga kalau 12 markah, oke, kamu perlu menjawab 6 atau 4 faktor. Kalau 6, huraian pendek, esei pendek, ya, pernyataan pendek. Kalau 4, mungkin agak lengkap. Dia perlukan yang lengkap. Oke. Nah, kalau soalan itu memerlukan perbandingan, buat inilah, buat kotak pembagian. Oke. Oke, next slide. Rangka jawaban Anda. Jawaban mesti mengambil kira situasi yang diberikan. Jawaban yang umum tidak akan diberi markah. Jawaban yang kita berikan mesti merujuk kepada pernyataan yang diberi. Mesti merujuk kepada stimulus. Ataupun mesti merujuk pada jadwal. Ya. Bukan buat ayat, bukan buat tafsiran sendiri. Ya. Yang umum tidak akan diberi markah. Dia fokus kepada soalan, merujuk kepada soalan. Kalau dia kata sana Encik Ramasami, kita kena sebut Encik Ramasami itu dalam jawaban kita. Oke, bermaksud dia merujuk kepada pernyataan yang diberi. Oke, elakkan menggunakan dialek negeri. Nah, kita nih di negeri ini kadang-kadang masing-masing ada dialek. Oke, contohnya kita menggunakan dialek ikan. Berikan klasifikasi ikan berminyak. Kamu pun buat sana, ikan basung. Tak boleh. Ikan basung kalau bahasa buku kita panggil dia sebagai ikan sardin. Oke, ataupun
ikan bakulan. Nah, orang Sabah panggil ikan kayu itu ikan bakulan. Oke? Nah, kita buatlah sana. Ikut nanti pemeriksa tuh kalau dia dari negeri lain dia tidak paham tuh kan. Kalau ikan basung tempat di orang lain. Jadi kita gunakan bahasa yang ada dalam buku. Oke, ini penting ya. Oke, next. Oke, kata tugas. Memahami kata tugas. Oke, next. Ini adalah kata tugas yang sering dimasukkan dalam soalan. Sama ada di bagian E dan bagian B. Nah, kalau bagian E, dia punya pangkal ataupun kata tugasnya, namakan. Apakah? Susunkan. Langkah-langkah menyediakan budget contohnya. Klasifikasikan jenis-jenis sayuran berdasarkan kepada gambar rajah di bawah. Oke, berikan, senaraikan jenis-jenis penyudah tepi. Contohnya, nyatakan. Ini adalah di antara kata tugas yang sering ada pada bahagian E, ya, pangkal setiap soalan. Manakala pada bahagian B pula, kata tugasnya selalu terangkan, huraikan, bincangkan, banding bezakan, jelaskan, lakarkan. Nah, satu lagi, labelkan contohnya. Justru kita melakar and then kita label. Nah, ini adalah kata tugas yang sering kita dapati pada kertas A1 di bahagian B. Oke, next slide. Oke, sekarang coba kita tengok ya contoh-contoh soalan yang terdapat pada kertas 1. Oke, yang pertama. Kita lihat. Semua kena tengok ya, selalunya soalan berbentuk definisi yang menanyakan apakah maksud. Kalau di bab 1, tingkatan 4, apa itu kerja sepasukan? Oke, merujuk pada sana. Nah, ini semua soalan-soalan berbentuk memberikan maksud ataupun memberikan definisi. Apakah maksud kerja sepasukan? Apa itu komunikasi? Apa yang dimaksudkan dengan konsep kendiri? Nah, cari jawaban dia. Ya, kamu boleh buat catatan ini, kemudian coba ready dengan jawaban-jawabannya. Mana tahu dalam SPM ada ini keluar? Oke, bermaksud kamu sudah tahu. Sudah buat ulang kaji. Kemudian bab 2, sumber tenaga. 2.3, konflik. Ini juga soalan sering ditanya dalam bentuk memberikan maksud. Berikan maksud sumber keluarga. Apa itu konflik? Nah, dia akan tanya begitu tentang maksud. Manakala bab 3 pula, tajuk pakaian dan jahitan, berikan maksud tanda-tanda pola berikut. Contohnya dia bagi kamu 3 bulatan. Oke, apa maksud 3 bulatan itu? Kamu pun jawab sana. Tanda lipatan. Kemudian garisan putus-putus. Apa maksud tanda tuh? Garis pemadan. Nah, macam itu contoh ya. Oke, bab 4, tajuk makanan dan pemakanan, yaitu masih lagi di tajuk tingkatan 4. Soalan-soalan yang bertanya tentang definisi, apa itu makanan? Nah, mungkin dia tanya begitu. Makanan ialah apa juga bahan yang boleh dimakan sama ada berbentuk pepejal atau cecair, kan? Apa itu pemakanan? Berikan maksud nutrien. Apa itu pelawas? Nah, ini adalah bentuk-bentuk soalan definisi. Berikan maksud pencernaan. Apa itu penyerapan? Apa dia enzim? Apa itu diet? Apa maksud diet seimbang? Apa yang dikatakan sebagai piramid makanan? Terangkan RDA ataupun terangkan maksud peruntukan diet harian yang disarankan. Indeks gizi badan, apa itu menu? Ini adalah soalan-soalan berbentuk definisi. Oke, kamu boleh salin ke gambar ke ya. Kemudian coba cari jawaban, tulis. Nah, maksud perkataan ini. Oke? Oke, seterusnya. Nah, ini adalah soalan masih juga berbentuk definisi.
Apa itu peniaga? Apa dia keusahawanan? Apakah yang dimaksudkan dengan rancangan perniagaan? Oke? Dan tingkatan 5 pula, ini yang soalan cikgu bagi contoh tadi itu. Oke? Yang merujuk kepada standar pembelajaran tadi. Sanitasi. Apa itu sanitasi dalam penikmatan penyediaan makanan? Nah, ini adalah tajuk tingkatan 5. Pencemaran makanan. Apa yang dimaksudkan dengan pencemaran silang? Apa itu keracunan makanan? Oke? Bab 4, pengurusan dan penyediaan makanan. Berikan prinsip mengukus, haba lembab, haba kering. Apa itu mengukus? Apa itu membakar? Apa itu merebus? Oke? Nah, ini adalah tajuk di tingkatan 5. Apa itu dessert? Oke, dessert ialah makanan manis yang disediakan selepas sesuatu hidangan utama. Nah, itu jawaban. Oke? Oke, next slide. Manakala ini pula adalah soalan-soalan yang ditanya dalam bentuk faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga? Nah, kamu cari itu jawaban dia. Apa faktor mempengaruhi peranan ahli keluarga? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga? Nah, ini kemungkinan soalan yang akan ditanya dalam SPM. Kamu siap-siap cari jawaban dia. Cikgu tak tahu ya soalan mana satu yang akan keluar. Tapi kita mesti ready. Nah, masa ulang kaji itu coba cari jawaban. Ya, faktor pemilihan tempat kediaman, faktor mempengaruhi keselesaan ruang kediaman, faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian, yang mempengaruhi pengambilan diet, faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Nah, cari jawaban dia. Oke? Next slide. Nah, ini pula adalah soalan berbentuk prinsip. Yang di bawah tuh bacalah ya. Sebagai bunga-bunga kata saja. Alkenis tuh ya. Nah, kita merujuk kepada yang berwarna kuning itu saja. Prinsip kebersihan makanan. Nah, ini tingkatan 5 kita belajar. Prinsip dan kaedah memasak. Nah, ini soalan berbentuk prinsip. Oke. Nah, coba kita tengok ayat di bawah tuh. Bacalah mengikut bab atau topik. Tidak perlu baca banyak perkara. Yang penting kamu paham, kemudian buat nota. Buat nota tuh penting ya pelajar. Kadang-kadang pelajar nih ada yang malas buat nota. Ya. Nah, jadi kita kena selepas satu-satu topik kita pelajari, selepas satu-satu topik kita baca, buat nota. Sama ada nota yang disemak oleh guru ataupun nota kendiri. Oke, bekas-bekas buku kecil tu lipat kecil-kecil buat ya nota kendiri. Ya, gunakan formula kamu kalau kamu ada formula yang lebih mudah untuk kamu ingat. Oke, buat nota. Oke, next. Oke, tajuk langkah-langkah. Langkah-langkah menyediakan, oke. Backspace. Oke, langkah-langkah menyediakan budget. Langkah-langkah menjahit rompi. Yang sekarang pelajar tingkatan 4 dijahit rompi. Ya, pelajar tingkatan 5 tahun lepas pun jahit rompi. Ingat balik step by step yang diajar oleh guru kamu. First step apa yang dibuat? Ya, buat lisu. Kemudian next apa? Jadi ingat step by step itu. Oke? Langkah-langkah menjahit blouse, langkah-langkah dalam merancang perniagaan. Cari jawaban dia apa langkah-langkah dia itu. Oke? Oke, next. Oke. Sekarang coba kita lihat pula ya. Apakah contoh-contoh soalan dalam pelbagai konstruk ya yang ataupun yang dimasukkan dalam kertas peperiksaan kita. Ya, tapi ini bukan soalan peperiksaan untuk tahun ini ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, next. Oke. Contoh soalan di bagian E, soalan berbentuk fakta. Ini adalah soalan mudah ya. Nyatakan 3 fungsi keluarga
yang berkaitan dengan pernyataan yang diberikan di bawah. Oke, mudah aja, satu perkataan. Satu jawaban memberikan satu markah. So, di situ dia sediakan 3 markah untuk soalan ini. So, apa jawaban dia? Ada yang boleh jawab? Oke, ada pelajar yang boleh jawab nih? Apa ada 3 jawaban untuk soalan ini? Oke. Cikgu nak tahu ya, ada tak pelajar di sini yang sama-sama kita pada petang ini yang boleh menjawab soalan ini? Saya rasa ada juga guru-guru yang sama-sama dengan pelajar mereka ya. Ada? Macam cikgu tak nampak saja ada yang menjawab nih. Ada tak Puan Korina? Macam tak ada kan yang menjawab? Ada yang menjawab, Assalamualaikum. oke? Waalaikumsalam. Jawaban yang pertama, Siapa ya nih? psikologi. Boleh bagi tahu nama dan dari sekolah mana? Muhammad Rahmat Rahman Oke, Muhammad Rahmat. Dari sekolah mana Muhammad Rahmat? dari SMK Tebobon. Oke, coba Muhammad Rahmat tanya. Ini bukan tanya, jawab soalan ini. Oh, jawaban yang pertama psikologi. Oke, kita tengok jawabannya nanti ya, betul ke tidak? Jawaban Muhammad Rahmat. Oke, yang kedua? Nilai dan budaya. Hmm. Kalau yang ini, Apa dia Muhammad Rahmat? oh sosiologi. Sosiologi. Oke, sosiologi. Dan yang terakhir? Yang Yang terakhir terakhir tuh, yang menyediakan keperluan asas. biologi. Biologi. Oke, Ya. ada yang mau mencoba lagi? Sebelum cikgu bagi jawaban? Ada yang mau mencoba? Ya, Cakap saja, tak perlu nak catat sana. boleh chat juga kalau tidak menggunakan Ya, boleh chat, voice. boleh juga voice. Oke, nampaknya macam Muhammad Rahmat saja yang mau bercakap nih, tahu? Ya, thank you. Oke. Ya, terima kasih nih pada Adik Muhammad Rahmat karena berani mencoba untuk menjawab soalan ini. So, kita lihat apa jawaban sebenar. Next slide. Kita tengok jawaban Muhammad Rahmat, betul ke tidak? Yang pertama psikologi betul, yang kedua sosiologi, dan yang ketiga biologi. Tahniah Muhammad Rahmat. Oke, jawaban kamu semua betul. Ya, jadi Oke, kamu akan terima dapat 3 kasih. markah di situ. Oke, next slide. Kita tengok pula apa lagi contoh soalan di bagian E. Ini adalah contoh soalan pengelasan. Lengkapkan X, Y, dan Z dalam rajah di bawah dengan tepat. Oke, yang ini siapa pula nak jawab? Yang ini siapa pula nak jawab? Ada yang berani mencuba? Oke, pelajar-pelajar daripada sekolah lain? Cikgu tak payah menjawab, kan? Suruh pelajar yang menjawab. Oke, kalau tak mau bercakap, jawab dalam chat yang di chat tuh, di chat. Sebelum cikgu bagi jawaban, coba kamu jawab. Oke, ada pelajar yang bernama Crystal. Oke, dia kata X roti manis, Y roti continental, dan Z rye bread. Oke. Oke, terima kasih adik Crystal. Ada lagi yang mau menjawab? Roti manis, roti continental, rye bread. Mana lagi pelajar nih yang tidak mau menjawab ini? Itu
Untung kamu menjawab nih. Tiba-tiba soalan ini keluar nanti SPM. Nah, ingat sudah. Oke? Oke. Ada yang mau jawab? Ada Gen V. Nah, Hello. ya. Mau jawab. Oke. X, roti manis. Oke. Sama jawaban dengan Crystal tadi. Y, roti continental. Continental. Dan Z, rye bread. Rye bread. Oke. Nampaknya ada dua ya. Pelajar kita yang coba menjawab soalan ini. Dan coba kita lihat jawabannya. Oke, next slide. Roti manis, roti continental, rye bread. Tahniah kepada JNV dan juga Crystal karena dapat menjawab dengan betul. Oke. Oke. Soalan yang seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai soalan berbentuk urutan. Salah semua. Oke. Baiklah, coba kita tengok. Lengkapkan peta alir proses penyerapan hasil akhir di usus kecil dalam rajah 1. Oke, hasil akhirnya ialah galaktosa, glukosa, fruktosa, asid amino, vitamin, larut, air. Oke. Macam mana proses penyerapan hasil akhir itu berlaku? Nah, ini ada 4 marka nih. 1 proses, 1 marka. Ada 4 proses. 4 marka. Ada yang coba mau menjawab? Ada yang coba mau menjawab? Nah, ini dikategorikan dalam soalan sederhana ya. Sederhana sukar lah maksudnya. Oke, siapa dia? Edna. Edler. Sekolah Edler dari sekolah mana? Oh, daripada SMK Tobobon. Nampaknya sekolah daripada SMK Tobobon nih. Oke, rajin-rajin jawab soalannya. Oke, Edla, apa jawaban kamu, Edla? Yang pertama, sel epitelium. Sel epitelium. Oke. Seterusnya, kapilari darah. Kapilari darah. Oke, next. Vena portal. Dan yang terakhir, hati. Vena portal dan yang terakhir disimpan di dalam hati. Oke, itu jawaban Edla. Pelajar lain? Oke, macam cikgu mau dengar lah pelajar-pelajar daripada sekolah lain. Macam seolah-olah cikgu punya ceramah pada hari ini, SMK Tobobon saja yang mendengar. Yang lain? Assalamualaikum Coba cikgu. tampil. Waalaikumsalam. Oke. Saya di SMK Putatan. Oke, Nurul Syuhada. Nah, ini pelajar Ya, saya ya dari SMK Putatan. Oke, coba jawab. Yang pertama sel epitelium, yang Oke. kedua kapilari darah, yang ketiga vena portal, yang terakhir adalah hati cikgu. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Terima kasih ya. Nurul Syuhada. Ada lagi yang lain mau mencoba? Sebelum cikgu paparkan jawaban yang sebenar nih. Jasmine pun ada jawab di sini. Jasmine dari sekolah mana ya? Ada Jasmine sana? Dari sekolah mana? Oke, dari Stella Maris. Ada wakil dari Stella Maris menjawab. Oke, coba kita paparkan. Apakah jawaban sebenar? Oke, slide yang seterusnya. Oke, betul ya. Yang pertama, sel epitelium. Bahan hasil akhir penyerapan nih, kemudian dibawa ke sel epitelium, diserap di sel epitelium itu. Dibawa ke kapilari darah, kemudian ke vena portal, dan disimpan di dalam hati. Oke, tahniah kepada 3 orang adik yang menjawab tadi. Adik Edla, Syuhada, dan juga Jasmine. Tahniah ya, sebab kamu jawab soalan. Kamu jawab soalan itu dengan baik. Oke?
Nah, ini adalah soalan berbentuk urutan. Nampak sudah ya? Apa itu soalan berbentuk urutan? Ya, ini adalah salah satu contoh. Oke, next slide. Oke, ini pula adalah soalan kriteria. Nah, soalan berbentuk kriteria. Tuliskan raja 2 dengan jawaban yang tepat. Ciri-ciri usahawan abad ke-21. Dia sudah bagi 1 tuh. Dia minta kamu cari 4. Oke, siapa nak jawab nih? Cikgu saya. Siapa tuh? Crystal? Ya, cikgu. Oke. Nah, Crystal 2 kali sudah menjawab. Bagus ya, Crystal. Oke, apa dia jawaban kamu? Proaktif, optimistik, Proaktif, oke. optimistik, Oke. bermaklumat, Bermaklumat, kreatif, dan inovatif. kreatif, dan inovatif. Oke, itu jawaban Crystal. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oke, Razlan. Razlan dari sekolah mana? Saya dari SMK Bandaraya. SMK Bandaraya. Oke, apa jawaban Razlan? Jadi ciri-ciri usahawan abad ke-21 ini terdiri Ya. daripada antaranya adalah sentiasa peka dan bijak mengambil peluang. Nah, itu sudah dibagi itu bijak mengambil peluang. Halo. Assalamualaikum cikgu. Ya. Oke, Razlan tadi belum habis jawab, Razlan. Iya. Bermaklumat, Oke. kreatif, inovatif, Oke. optimistik, Oke. dan aktif. Oke. Jadi jawab macam ini, kita tak perlu nak tentukan di mana kita nak jawab. Suka hati kita di mana kita nak jawab, petak mana kita nak jawab. Oke? Nah, bukan urutan. Kalau urutan dia kena ikut urutan. Selalunya urutan dia ada anak panah urutan. Tapi kalau soalan begini, di mana-mana kita campak jawaban kita, oke. Oke? Coba kita lihat jawabannya. Kita tengok sama ada jawaban Razlan tadi Crystal betul ke tak? Oke, Rama yang menjawab sini. Ruba menjawab, Syamimi. Oke, kita tengok jawabannya. Oke, next slide yang seterusnya. Kita tengok betul ke tak? Bermaklumat, kreatif dan inovatif, optimistik, proaktif. Oke, nampaknya semua memberikan jawaban yang betul. Tahniah ya bagi yang coba menjawab tadi. Oke. Seterusnya, kita tengok lagi apa soalan yang seterusnya. Ah, ini soalan berbentuk convention yang macam cikgu cakap tadi, jawaban yang ada simbol-simbol, ada tanda-tanda. Oke, yang ini senang nih. Siapa yang cepat bagi jawaban sekarang? Simbol pertama apa dia? Simbol kedua, simbol ketiga. Halo. Oke, Syamini dari sekolah mana? SMK Bandaraya. SMK Bandaraya. Oke, coba jawab Syamini. Oke, simbol yang pertama tuh dia tanda lipatan. Tanda Yang lipatan. kedua kira lurus. Kira lurus. Yang ketiga garis pemadan. Garis pemadan kah garisan pemadan? Garisan pemadan. Simbol pertama apa dia? Garis pemadan kah garisan pemadan? Nah, ini kita kena confirm. Garis pemadan, garis pemadan. Hah? Mana istilah yang kita nak gunakan untuk simbol yang ketiga tuh? Garis pemadan. Garis pemadan. Ada juga yang pernah cikgu lihat jawaban pelajar dia bilang garis pemadam. Nah, hati-hati spelling. Oke, kadang-kadang disebabkan satu huruf tu silap memberikan kita kosong markah. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Dari SMK Gunsana. Oke. Siapa nama? Norastika dari SMK Gunsanat 2. Oke, Norastika daripada SMK Gunsana 2. Oke, coba jawab. Simbol pertama apa? Simbol pertama tanda lipatan, yang kedua kira lurus, yang ketiga garisan pemadan. Oke. Garis pemadan kah? Garisan pemadan. Garis pemadan. Garis pemadan. Betul?
Tengok buku balik nanti tahu. Oke, baiklah. Coba kita tengok ramai yang menjawab ya. Oke, nampaknya kita semakin rancak di sini. Ramai pelajar-pelajar yang coba menjawab. Oke. Betul jawaban kamu tuh. Nah, itulah. Kurang paham apa yang dimaksudkan. Kan? Maksudnya tanda itu pada pola, tanda bulatan itu memang tanda lipatan. Dia bukan menamakan simbol ya. Ingat, bukan menamakan simbol. Nah, itu yang cikgu nak uji itu. Oke? Dia minta kamu memberi maksud simbol itu, bukan menamakan simbol itu. Paham? Paham tak? Coba voice sikit. Kamu tengok soalan. Berikan maksud tanda pola di bawah. Highlightkan maksud, bukan namakan tanda pola di bawah. Kan? Oke, maksudnya tanda lipatan bulatan itu memanglah nama dia tanda lipatan. Maksud, pola diletakkan pada bahagian lipatan fabrik kalau ada tanda itu. Tanda ini kan kita letakkan di atas pola, betul? Tanda-tanda ini kita letak di fabrik ke di pola? Pola. Di fabrik ke di pola? Di pola. So, pola tadi kita akan letakkan atas fabrik, betul? Sebelum kita gunting itu fabrik. Iya, betul. Kita tanda tadi memberikan maksud supaya tanda itu diletakkan di bagian lipatan. Ira lurus pula, pola diletakkan selari dengan ira lurus fabrik. Manakala garis pemadan itu, tanda ini diletakkan antara basi klim pada pola sebagai panduan menjahit. Itu yang dia minta. Paham? Paham, Cikgu. Ada dua ya, satu maksud tanda, satu nama tanda. Ingat tuh. Oke, next slide. Ini pula soalan bagian B. Kita tengok. Ada pernyataan disediakan di sana. Encik Joseph merupakan seorang accountant di sebuah syarikat swasta. Dia telah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak yang masih bersekolah. Beliau sekeluarga tinggal di sebuah kondominium yang dilengkapi dengan sistem penggerak dan kamera perakam. Rakan sejawatnya Encik Razali tinggal di kondominium yang sama. Setiap hujung minggu, Encik Joseph akan membawa keluarganya bersembahyang di gereja yang tidak jauh dari kediaman mereka. Soalannya, highlightkan. Berdasarkan petikan di atas, terangkan faktor-faktor tuh garis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Oke, 12 marka dia bagi sana. Oke, cikgu terpaksa rushing ya sebab kita nanti ada sesi soal jawab. Apa kamu tengok saja? Nah, macam ni kalau kita nak suruh pelajar yang menjawab ni tak boleh. Kalau bagian A tadi oke, ya. Nyatakan 3 jenis ruang yang terdapat di tempat kediaman. So, kalau ada soalan begini, kita akan jawab begini. Oke, next slide. Oke, next slide, please. Macam ni. Soalan dia sana, faktor-faktor mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Dia bagi marka sana berapa? 12 marka. Tadi cikgu sudah cakap, kalau 12 marka, dia mesti ada 4 faktor. Oke, kita tengok. Faktor pertama, accountant, seorang accountant. Itu merujuk kepada pendapatan. Accountant gaji besar. Nah, dia merujuk kepada pendapatan. Kemudian 4 orang anak merujuk kepada keperluan. Berapa bilik dia mau, rumah berapa bilik dia mau pilih sebagai tempat kediaman. Kemudian sistem penggerak dan kamera perakam, faktor keselamatan. Rakan sejawat Encik Razali tinggal di kondominium yang sama, faktor kejiranan. Kemudian bersembahyang di gereja yang tidak jauh dari tempat kediaman, faktor infrastruktur. Jadi, pada soalan itu kita boleh dapat 5 faktor. Ada 5 faktor di sana. Tetapi untuk memenuhi keperluan 12 marka, pilih mana-mana 4 daripada 5 itu tadi. Kamu pilih lah. Mau pendapatan kah, keperluan kah?
Oke? Nah, kamu terangkan sedikit pendapatan. Oleh kerana Encik Joseph merupakan seorang accountant, dia mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk kena buat huraian sedikit begitu. Oke? Keperluan. Encik Joseph mempunyai 4 orang anak. Oke? Jadi dia memerlukan rumah yang mempunyai 3 bilik. Oke? Jadi itu adalah keterangan lah secara ringkas berkaitan dengan faktor-faktor yang hendak kita terangkan. Kemudian ada soalan tambahan untuk memberikan 3 markah. Selalunya soalan-soalan nih dia bagi kita jangan kosong terus, Bang. Ya, jadi dia bagi kita mudah sedikit. Oke, nyatakan 3 ruang yang terdapat di tempat kediaman. Ruang sosial, ruang kerja, ruang persendirian. Tidak dapat 12 markah pun, 3 markah ada juga. Jadi selalu soalan macam ini, dia ada soalan-soalan yang backup kita. Oke? Tidaklah pelajar itu akan kehilangan seluruh markah. Ada juga yang kosong nih, ya, kita merujuk. Kalau soalan begini selamatlah. Kalau A mungkin sedikit markah kita dapat, B itu dia lebih mudah. Oke? Oke, next slide. Ini pula soalan mengaplikasi pengetahuan yang telah kita pelajari. Maklumat berikut adalah tentang jamuan perpiksaan hari tahun yang dikendalikan oleh pelajar tingkatan 5 SMK Sri Petaling. Dia bagi kita sana. Maklumat tentang jamuan itu. Tarikh 16 Disember, hari Sabtu, 2 petang hingga 4 petang. Jadi semua maklumat ini, dia adalah perkara penting yang harus dirujuk apabila kita menjawab soalan. Kita tengok soalan dia. Terangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu bagi jamuan itu. Faktor juga diminta. 8 markah. So kalau 8 markah, berapa faktor? 4 faktor. 4 faktor dengan keterangan yang ringkas. Oke. Kedua, kenal pasti faktor keseimbangan sajian yang perlu difikirkan untuk menu itu. Ini backup. Oke, 2 markah. Oke, kita tengok jawabannya. Oke, next slide. Cara jawab macam ni. Tengok tu. Jamuan high tea sempena jamuan perpisahan. Okey, itu tujuan sajian. Tujuan sajian. Formal atau tak formal ni? Apa dia? Okey. Kemudian kita rujuk lagi ya. Kita merujuk kepada 20 orang guru dan 40 orang pengawas sekolah. Jadi di situ faktor dia bilangan tetamu, kegemaran, keperluan. Jadi yang hendak makan jamuan itu ialah guru-guru dan juga pengawas. Ini sekolah menengah kan? Jadi apakah kegemaran? Apakah makanan kegemaran? Jadi kita kena fikirkan di situ. Oke, sumber keuangan RM10 setiap hari. Oke? Jadi kita tengok sana, tujuan sajian. Sajian itu hendaklah sesuai dengan high tea. Tidak perlu sajian yang berat. Bilangan tetamu, keterangan dia, bagi menentukan kuantiti makanan mencukupi, jenis alatan yang digunakan, dan cara persembahan hidangan yang sesuai. Kalau 20 orang, 60 orang kan? Apa bentuk hidangan yang sesuai? Ala carte kah buffet? Banyak juga barangnya aku tengok. Ya, ala carte kah buffet? Buffet betul. Oke, sumber keuangan. Nah, ini cara-cara macam mana kita nak dapatkan markah yang baik ya. Ada apa-apa soalan nak bertanya? Simpan dululah, lepas ni lah sebab ada lagi contoh. Oke? Itu cara kita menjawab. Paham tak ni? Paham, cikgu. Oke, alhamdulillah. Syukurlah kalau paham ya. Manalah tahu tiba-tiba soalan ini keluar nah. Boleh sudah menjawab. Oke, next. Kita tengok next soalan. Ini tadi ya. Kaedah keseimbangan sajian. Kaedah memasak. Ini yang seimbang ya. Tidak semua makanan itu tidak boleh merebus. Maksudnya mesti ada rebus, mesti ada kukus, mesti ada goreng kan. Warna pun begitu juga. Bahan, tekstur, dan rasa. Ini adalah keseimbangan yang perlu difikirkan apabila
merancang menu. Pilih mana-mana dua. Gue kasih keluar banyak, awas kau. Oke, next. Kita tengok soalan ini. Nah, ini mereka cipta ya. Ini adalah soalan mereka cipta. Juga di bahagian B. Oke, soalannya, Raja satu menunjukkan seorang wanita yang berbadan rendah dan gempal sedang menggayakan fashion pakaian. Kita tengok. Apakah pendapat Anda dari aspek kesesuaian pakaian tersebut? Sesuai ke tidak dia pakai baju begitu? Coba kamu tengok, sesuai? Tak. Oke, Rama yang ke atas ini tidak sesuai. Tidak sesuai, Cik. Tak sesuai kan? Dia nampak tambah apa tuh kalau pakai baju begitu? Gempal. Nampak dia pendek. Sebab Sesuai. garisan melintang sana kan. Pakai Tidak lagi itu sesuai. apa? Memang tidak sesuai. Oke, kembang-kembang lagi dia punya skirt kan. Jadi tak sesuai. Leher bulat lagi. Jadi tambahlah dia bulat. Ya, nampak rendah dan gempal. So, soalan yang kedua nanti kita tengok jawaban. Soalan yang kedua, lakarkan style pakaian yang lebih sesuai untuknya dengan mengambil kira elemen mereka bentuk style pakaian. Ingat balik, apakah elemen mereka bentuk style pakaian yang cikgu sudah ajar kamu? Supaya dia kelihatan lebih cantik, lebih slim, lebih tinggi, lebih kurus ya. Oke, itu banyak tuh marka dia. Coba kamu tengok 14 marka. Yang pilihan tadi itu satu marka saja. Oke. Oke, next slide. Kita tengok apa jawaban dia. Nah, itu jawaban dia. Tidak sesuai. Jawab saja tidak sesuai, dapatlah satu marka. Kalau jawab sesuai, kosong. Nah, inilah yang terjadi. Ya, selalu pelajar kehilangan semua marka. Soalan-soalan ini dikatakan sebagai soalan berangkai. Ada A, ada B. Kalau di A kita salah, di B pun akan ikut terjejas. Jadi kalau dia katakan sesuai, dia akan memberikan elemen-elemen berbeza, bercanggah. Jadi otomatis 14 marka itu akan jadi kosong. Oke? Oke, next slide. Ini dia elemen-elemen yang kita kena tulis dalam jawaban. Garisan dan cantuman, fabrik, bentuk garis leher, lengan, corak, warna, dan hiasan. Keterangannya kamu boleh rujuk di bagian kurungan itu. Ya. Garis B, menegak di bahagian badan. Ya, memberikan bentuk yang lebih langsing. Nah, ini kamu lakar. Tadi kan kalau kamu bandingkan perbezaan lakaran yang tadi itu, konon-konon ini kamu lakar lah. Ada garisan menegakkan. Oke. Kemudian fabrik, lembut dan sederhana nipis. Garis leher berbentuk V dan segi 4. Kamu tengok gambar tuh, dia punya garis leher berbentuk segi 4. Lengan padanan rata. Oke, corak saiz kecil kan, bunga di tengah-tengah tuh. Oke. Kemudian lembut dan gelap. Kamu tengok warna tengah tuh lembut, warna tepi kiri kanan itu gelap. Nah, ini tidak ada lah hiasan kocek sisi. Ya, tapi kalau kamu nak buat kocek sisi yang di tepi ataupun yang bertapuk tuh, boleh dikira sebagai elemen juga. Boleh diambil kira sebagai elemen dan dapat marka. Oke? Oke, next slide. Kita tengok perbandingan. Apa jadi pada? Kamu tengok. Kesan daripada pemilihan style pakaian itu. Mula-mula dia pakai baju begitu. Kemudian kamu kunun sudah lakarkan untuk dia, dia jadi slim. Nampak tak perbezaan kedua-dua gambar itu? Nampak. Nampak tak? Nampak slim kan atau lagi besar? Nampak slim. Nampak slim kan? Beginilah cara kita menjawab soalan. Ya. Jadi, kalau kamu membuat lakaran, ini satu ingatan ya, tidak boleh melakar menggunakan pen. Sebaik-baiknya ataupun yang kamu pen yang tekan tuh itu kurang cantik ya kalau kamu gunakan untuk melakar. Guna pensel biasa 2B. Oke.
Tidak perlulah kamu mewarnakan pakaian itu. Just label saja. Sekurang-kurangnya label berapa? Leher kena label, lengan, jenis lengan, corak, warna, bentuk garisan dan cantuman. Nah, itu saja yang perlu dilabel di dalam soalan. Kalau soalan tidak nyatakan label, tetapi dia minta kamu melakar, tak payahlah nak lakar saja ikut soalan, label terus. Ya, kalau kamu buat lakaran, macam mana pemeriksa nak kenal pasti? Apakah warna yang kamu letakkan pada pakaian itu? Apakah jenis garis leher? Kamu lukis, kamu kena tahu nama garis leher itu. Ya? Kamu kena lukis garisan dan cantuman. Kamu kena tahu menegakkah, melintangkah. Jadi sebab itulah melabel itu penting. Oke, walaupun dalam soalan tidak minta kamu melabel, label saja. Oke, nah, itu membantu kamu. Oke, next. Nampaknya sekarang sudah 3 lebih, 3:30 kita buka untuk sesi soal jawab. Oke, next. Oke. Tahniah kerana Anda beberapa di kalangan pelajar telah cuba untuk menjawab, ya, melakukan yang terbaik. Ya. Jadi kalau rasa jawaban kamu tak betul tuh, kamu tahulah kelemahan kamu di mana. Ya. Oke. Oke kah semua nih? Oke. Oke. Dapat tak sesuatu? Dapat. Oke. Semangat. Semangat Cigo, semangat. Yos. Oke, next slide. Bingung sudah si Awang. Paning sudah dia. Oke, next. Tekan saja ya. Oke, tidak lama lagi. Berapa lama lagi SPM? 91 hari. 90 hari. Jangan kira hari ini. 1 hari. Kira besok. Start. 1 hari. 90 hari lagi. 3 bulan lagi. Lama gak tuh 3 bulan tuh? Lama. Celik, tidur, makan, jalan. Oke, adakah Anda memahami segala topik yang disampaikan oleh guru Anda? Iya. Oke, kalau pergi. Lalu bertanya sesaat jalan. Nah, sekarang guru-guru sudah mula mengulang kaji kan? Oke, next. Minta maaf Cigo Arifa. Apa lagi yang sedang dipikirkan tuh? Minta maaf mengganggu Cigo Arifa, boleh dengar? Ya, boleh. Di ruangan chat nih ada seorang pelajar, nama dia Pel, dia tanya, kalau melabel baca Bu, dapat markah lebih kah? Oke, melabel memang perlu. Sebab contohlah kamu diminta untuk melakar pakaian kan. Oke, melakar pakaian. Macam mana pemeriksa tuh nak tahu apa warna pada pakaian itu? Jadi maksudnya dalam melakar itu mesti melabel. Melakar 1 marka plus label 1 marka. Bagi satu-satu proses itu dia akan memberi 2 marka. Bermaksud kalau 7 label kamu buat, 7 lakaran pada pakaian itu, ada 7 label, maka kamu akan dapat 14 markah. Dia masuk label tuh. Tapi kadang-kadang dalam soalan itu dia tidak cakap lakar dan labelkan. Dia tak cakap dalam soalan. Ya, jadi kita sedia maklum, kalau kita sudah melakar, mesti kita label. Oke? Siapa tadi yang bertanya tuh? Pel. Paham, Pel? Boleh paham? Oke, untuk semua, guru-guru tolong ingatkan kepada pelajar, kalau soalan begini keluar, diminta untuk melakar, pastikan walaupun dalam soalan tidak minta melakar, tolong lakar. Tapi, kalau soalan itu minta 3 faktor, janganlah kau pemandai-mandai sana bagi 4 faktor. Faktor yang keempat itu tidak akan dibaca langsung. Bukan kau 1 orang saya mau kena tanda kertas. Beratus itu pemeriksa tanda kertas. Jadi kena paham soalan.
Kalau dia minta 2, senaraikan 2 klasifikasi sayuran, oke? Nah, ataupun 2 cara memilih sayur berdaun, buat 2 saja. Jangan kau pandai-pandai lagi tambah 3 sana. Ya, rugi kau menulis, rugi masa kau memikir. Yang dibaca cuma yang 1 dan nomor 2 itu, yang diminta saja. Oke, paham? Tetapi kalau lakaran ini, dia suruh kau lakar, pastikan kau label. Dia memang sudah sedia marka tuh untuk melabel. Oke? Paham semua pelajar? Paham. Cikgu. Paham, Cikgu. Oke, kita rujuk balik kepada Alhamdulillah slide. paham you. Oke, kita rujuk semula kepada slide. Anda sudah bersedia untuk menghadapi SPM dan menjawab soalan yang bakal diberikan? Nah, sediakah? Are you ready? Mesti jawabannya, belum lagi Bacego, kan? Nah, itu jawaban kamu. Oke, bagi subjek SRT, 2 tahun kamu belajar, tingkatan 4, tingkatan 5, oke? Jadi cobalah dapatkan yang terbaik. Oke, bersesuaian dengan tajuk ceramah kita pada hari ini untuk road go to SKOE ya, untuk dapat SKOE. Bukan untuk lulus sahaja. 2 tahun kau belajar, 2 tahun kau dapat ilmu tentang SRT, kalau sekadar lulus saja, cikgu sedih. Guru-guru kamu di sekolah pun sedih. Kita nak yang terbaik. Ya. Kalau dapat E minus, E plus, yang penting E itu dalam genggaman. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Cakap boleh-boleh sini. Nanti cikgu tanya tuh guru-guru di sekolah kamu tuh. Berapa orang yang dapat E? Oke? Boleh, Cikgu. Cikgu kenal itu guru-guru di sekolah kamu semua tuh. Sama dia orang. Mas di sini cakap boleh. Jadi cikgu nak kamu sudah nih, Cikgu. E plus Insyaallah. Oke, mudah-mudahan, amin. Jadi cikgu nak tunjukkan bahwa kamu sekarang dapat E di sekolah kamu. Mesti ya, cikgu mau tahu tuh siapa wakil yang bagi E itu. Oke? Baiklah, next slide. Nah, ini renung-renung. Jangan direnung letihnya usaha, tetapi renunglah manisnya sebuah kejayaan. Memanglah ya, kita bersusah-susah, penat belajar tahu. Cikgu pun pernah jadi pelajar. Cikgu-cikgu kamu pun pernah jadi pelajar. Memang penat belajar nih. Kalau semangat nak kuat, tengok buku tidur. Cikgu mengajar tidur, tidurlah kamu memanjang. Oke? Semangat kena kuat. Oke? Jadi apa yang kita nak capai itu sebuah kejayaan. Itulah yang menentukan masa depan kita. Oke? Oke, next slide. Nah, ini akhir-akhir sudah nih. Ngam-ngam 3,5. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan, bantulah aku bersikap tegas menjauhi rasa malas dan kesukaan menunda. Kamu kan suka tunda-tunda kerja. Jadi jangan tunda. Buat. Oke, hari ini aku mau belajar. Aku bernekat mau dapat E dalam SRT. Luluskan aku dengan cemerlang ya Tuhanku. Aku ingin membanggakan dan membahagiakan orang tuaku. Tersenyum lebar orang tua kamu kalau keputusan kamu baik. Tidak sia-sia uang yang dititipkan kepada kamu. Ya, apa juga kamu mau, kalau boleh orang tua mau bagi saja semua. Jadi apa cara kita membalas jasa mereka? Kita tunjukkan keputusan yang cemerlang. Macam slide yang mula-mula cikgu tunjuk kamu tuh. Wih, kalau lah dapat begitu E+, seronok tak? Seronok. Bangga tak? Seronoknya. Oke. Oke, next slide. Last. Doa dan usaha tangga kejayaan, hargai dan percayakan segala bimbingan. Semoga Anda sukses dalam SPM dalam genggaman. Baiklah. Nah, untuk hari ini itu saja dari Cikgu. Jika sekiranya ada soalan, kita akan buka sesi soal jawab. Oke? Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Mungkin ada di antara murid-murid ataupun guru-guru juga boleh berfungsi persoalan sekiranya ada secara voice chat ataupun chat di ruangan chat di sini. Sebab saya juga pernah platform YouTube. Nampaknya di live chat di bahagian YouTube kita saat ini belum ada yang mengemukakan apa-apa persoalannya. Kalau ada apa-apa kemuskilan ke mau tanya-tanya saja ya. InsyaAllah kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Oke, guru-guru pun boleh bertanya. Oke, kalau misalnya pertanyaan tuh rasa-rasa akan datang baru, boleh ambil nomor telepon saya juga. Oke, 010 957 3738. Oke, boleh bertanya kepada saya. Sekiranya ada apa-apa kekeliruan kah, kurang pasti kah, ya boleh bertanya. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Sakat nih. Ya, mereka pun sudah respon daripada soalan yang cikgu kemukakan tadi. Mungkin itu yang menunjukkan mereka pahamlah apa yang disampaikan kan. Link kehadiran tidak dapat buka. Oke, kurang pasti di sini mengenai link kehadiran. Oke, link kehadiran juga boleh diklik melalui ruangan chat live stream YouTube. Ya, ada link kehadiran yang telah diberikan oleh admin dalam ruangan chat. Beberapa link. Murid-murid semua mohon tunggu dulu sebentar ya, sebab kita akan ada sesi bergambar bersama-sama juga. Ya. Oke, jangan dulu kamu pulang pelajar. Ya, mohon tunggu untuk dalam beberapa menit saja lagi, sebab kita sekarang tengah menunggu. Kiranya ada apa-apa pertanyaan daripada guru-guru ataupun pelajar. SMK Sandrik sangat meriah di sana ya, Cikgu. Ya, ramai dia orang. Mungkin cikgunya buat sekali itu. Iya, betul. Sebaiknya macam tu ya. Sebaiknya macam tu. Boleh berbincang kan. Kalau kita seorang-seorang yang tengok handphone, tengok tu macam seorang-seorang, tak berapa seronok. Kalau ramai-ramai itu boleh discuss kan. Boleh discuss sama-sama. Jadi ada, bila nampak ada kawan berani menjawab, jadi ada yang bersemangatlah orang juga. Bersemangat. Oke, jangan lo kamu pulang, kita bergambar beramai-ramai. Karena bukan peluang begini selalu kita dapat ya. Gagal macam mana Cikgu? Adakah ada yang ingin bertanya ataupun? Masih ada nih mau bertanya lagi nih. Ya, saya pun sudah scroll di bawah. Ya. Ya, baiklah. Demikianlah perkongsian Cikgu Puan Dayang Arifah yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita mengucapkan semua ribuan terima kasih kepada Cikgu Puan Arifah khususnya atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Berbagai perkongsian yang penting yang saya sendiri pun rasanya boleh fungsi juga untuk subjek saya. Oke. Walaupun saya bukan mengajar subjek SRT, tapi ada sedikit perkongsian yang sangat berguna untuk subjek saya juga, yaitu subjek ekonomi ya, Cikgu. Ya, dari segi teknik menjawab soalan, mengenal kata kunci soalan, memahami kehendak soalan dan membina struktur penulisan jawaban yang spesifik, yang lengkap dan jelas untuk mendapat kedudukan mereka. So, semua harap-harap anak-anak dapat semua yang disampaikan oleh Cikgu Puan Arifah ya. Oke, macam mana? Ada masalah lagi dengan link kehadiran? Link kehadiran ini adalah yang dikongsikan oleh Puan Edmina. Teman-teman dan puan-puan, juga semua murid ya, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Kamis dan masa itu akan dimaklumkan
di mana pemakluman itu akan disampaikan sama ada melalui grup WhatsApp dan Telegram. Jadi jangan lupa untuk masuk di dalam grup WhatsApp dan Telegram melalui QR code yang telah dikongsikan awal tadi ya. So, semua yang hadir hari ini, cigu-cigu, murid-murid sekalian, apakah kita sama-sama buka kamera, sebelum kita bersurai, marilah kita ambil gambar bersama-sama untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran kita di dalam sesi CDL yang siri 95 kita hari ini. Boleh sama-sama kita open kamera. Dah ramai nih partisipan, ada 50 lebih partisipan di dalam paparan. Guru-guru, murid-murid, yang berkongsi telepon ataupun laptop, boleh kumpul bersama-sama juga. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? Pelajar-pelajar tadi yang ramai-ramai itu mana? Malik sudah. Ya, daripada SMP Z. Ya, kita ambil gambar lah ya. Oke, ready, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Oke. Oke, semua sudah. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Oke, thank you, Puan. Baiklah, sesi CDL kita pun sudah hampir ke penghujungnya. Yang kiranya tidak ada apa-apa lagi. Misalnya sampai di sini adalah sesi perkongsian CDL siri 95 kita. Yaitu kita boleh berjumpa lagi di masa yang akan datang, di sesi yang akan datang. Terima kasih Puan Dayang Arifah atas perkongsian tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga semua cikgu-cikgu atas perhatian dan murid-murid yang memberi respon, yang sangat memberi respon melalui ruangan chat platform Zoom dan juga ruangan chat melalui live stream YouTube kita. Baiklah, itu saja daripada saya. Mohon maaf kiranya ada apa-apa yang terbahasa, yang tersalah bahasa daripada saya. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Selamat sehat semua. Thank you. Bye. Bye.